Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Hari ini Nes nak ceritakan mengenai penyakit periodontium atau lebih dikenali sebagai penyakit gusi. Pernah adik-adik dengar mengenai penyakit gusi? Penyakit periodontium merupakan jangkitan kepada gusi dan tisu penyokong gigi. Ramai orang tidak menyedari yang mereka mengidap penyakit periodontium. Penyakit periodontium selalunya tidak menyakitkan. Ini adalah contoh gusi yang sihat. Gigi yang sihat akan berwarna merah jambu. Bentuk gusi adalah tajam dan melekat erat pada gigi. Ini adalah contoh gambar gusi yang tidak sihat. Gusi yang tidak sihat menjadi merah dan bengkak. Gusi mula menyusut dan mendedahkan akar gigi. Gusi di keliling gigi akan bernanah. Ini adalah keratan rentas sebatang gigi. Penyakit periodontium akan menyerang keempat-empat bahagian yang bertanda. Pada permulaan penyakit periodontium, ia akan berlaku kepada gingiva iaitu gusi. Selepas itu, jika kebersihan mulut tidak dapat dikekalkan, ia akan melibatkan ligamen periodontium. Seterusnya, ia akan melibatkan cementum dan tulang alveolus. Pada peringkat ini, kita harus merujuk kepada pegawai pergigian untuk rawatan susulan. Penyakit periodontium ataupun penyakit gusi dibahagikan kepada dua, iaitu gingivitis dan periodontitis. Gingivitis adalah penyakit gusi pada peringkat awal yang hanya melibatkan tisu gingiva. Seperti contoh di dalam gambar di sebelah kanan atas, gusi akan membengkak dan merah. Apabila pesakit memberus gigi, ia akan keluar darah. Manakala penyakit periodontitis pula adalah penyakit periodontium yang lebih parah yang melibatkan bahagian akar gigi dan tulang penyokong gigi. Seperti contoh yang ada di bawah. Gingivitis merupakan penyakit gusi yang sering dihadapi oleh kumpulan remaja. Manakala periodontitis pula jarang-jarang sekali kita terdapat pada golongan remaja. Penyebab penyakit periodontium dibahagikan kepada dua, iaitu lokal dan sistemik. Mari kita tengok contoh penyakit periodontium lokal terlebih dahulu, iaitu ketidakupayaan memberus gigi dengan sempurna. Nes sarankan adik-adik untuk membeli berus gigi mengikut kesesuaian adik-adik. Bagi adik-adik yang mulut kecil, haruslah menggunakan berus gigi yang berkepala kecil. Faktor yang kedua adalah merokok ataupun mengunyah tembakau. Faktor yang ketiga, memakai appliance ortodontik. Bagi adik-adik yang memakai braces, Nes sarankan adik-adik menjaga kebersihan mulut dengan lebih teliti. Yang keempat adalah penyakit diabetes. Mari kita tengok faktor sistemik pula. Faktor sistemik adalah faktor keturunan, stres, pengambilan ubat-ubatan dan sistem penghadaman yang kurang baik. Mari kita lihat tanda-tanda awal penyakit periodontium.
Tanda-tanda awal penyakit periodontium adalah gusi berdarah semasa memberus gigi. Jika adik-adik mempunyai masalah yang sama semasa memberus gigi, nurse sarankan agar adik-adik lebih teliti dalam memberus gigi menggunakan teknik yang betul. Tanda yang kedua, gusi membengkak, warna lebih merah. Tanda yang ketiga, nafas berbau. Komplikasi penyakit periodontium jika tidak dirawat. Gigi akan menjadi longgar dan perlu dicabut. Sekiranya adik-adik mempunyai masalah yang sama, sila segera ke klinik pergigian kerana pegawai pergigian boleh merujuk kepada pakar pergigian untuk rawatan susulan. Gambar ini menunjukkan permulaan terjadinya penyakit periodontium. Gambar di sebelah kiri menunjukkan gigi yang masih sihat. Gambar yang kedua pula menunjukkan peringkat permulaan terjadinya penyakit periodontium iaitu gingivitis, di mana apabila kita memberus gigi akan keluar darah. Gambar di sebelah kanan menunjukkan peringkat yang lebih teruk iaitu peringkat periodontitis di mana akar terdedah. Apakah rawatan yang boleh dilakukan sekiranya anda mengalami masalah periodontium? Rawatan yang pertama adalah penjagaan gigi di rumah. Memberus gigi 2 kali sehari, terutamanya pada waktu malam. Yang kedua, mesti menggunakan floss pergigian. Rawatan seterusnya adalah rawatan berkala di klinik pergigian. Pembersihan berkala oleh pegawai pergigian boleh menyelamatkan gigi. Jika kes yang lebih teruk, pegawai pergigian akan merujuk kepada pakar-pakar pergigian. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.